Rabies adalah sejenis penyakit yang tertua di dunia dan paling ditakuti dan boleh menjangkiti haiwan mamalia yang disebabkan oleh virus Lassa virus ya. Virus ini menjangkiti sistem saraf pusat dan seterusnya menyerang otak. Virus terdapat banyak pada air liur haiwan yang dijangkiti. Dari manakah datangnya atau puncanya rabies ini? Haiwan yang dijangkiti oleh virus rabies ini melalui gigitan ataupun cakaran atau akan mendapat penyakit rabies. Tanda-tanda haiwan yang dijangkiti adalah haiwan tersebut bertukar wataknya dari jinak haiwan yang kita pelihara itu, macam anjing kah, kucing kah, biasanya jinak dengan tuan dia tiba-tiba bertukar jadi garang ya. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, dan kita pati mulutnya berbuih dengan berbuih. Dan biasanya haiwan ini akan mati dalam tempoh 10 hari selepas tanda-tanda itu kelihatan. Bagaimanakah rabies dapat menjangkiti manusia? Kita akan mendapat jangkitan rabies melalui gigitan haiwan yang dijangkiti tersebut, cakaran, dan juga sentuhan air liur haiwan yang dijangkiti oleh rabies virus. Sekiranya air liur tersebut bersentuhan dengan luka kita pada badan kita, kalau luka tersebut terbuka masih baru, virus tersebut boleh masuk ke luka tersebut, dan dari luka tersebut virus rabies ini akan menyerang sistem saraf pusat, dan kemudian dia akan mengambil masa, akan pergi ke otak kita. Tandanya kelihatan sekiranya bergantung, boleh dalam 1 bulan ke 2 bulan, bergantung pada tempat gigitan. Sekiranya digigit di bahagian muka, dia cepat merebak ke otak. Dan sekiranya digigit di bahagian kaki, mungkin mengambil masa 1 bulan untuk virus tersebut jalan ataupun merebak dari saraf sampai ke otak. Dan apabila sudah sampai ke otak, dia akan menyebab keradangan otak, di mana pada masa itu tanda-tanda pada manusia sudah kelihatan seperti hilang ingatan, takut air, dia tidak ingat, resah gelisah, perubahan sikap, lemah otot, sakit kepala, dan biasanya akan menyebabkan kematian dalam tempoh 10 hari ya. Berapakah orang ataupun mangsa rabies di Sarawak ini? Semenjak tahun 2017 hingga ke sekarang ada 28 mangsa dan 27 sudah meninggal. Dia bermula di kampung di Serian ya, di Pak Enrimu pada tahun 2017, dan setiap tahun purata 6 orang telah meninggal, termasuk tahun ini puratanya. Kebanyakan mangsa ini tidak pergi ke hospital, tidak mendapat rawatan. Jadi apabila tandanya sudah kelihatan, baru nak pergi hospital sudah lambat. Jadi itu sebab tak ada rawatan ataupun yang dapat membantu mangsa tersebut. Apakah cara-cara pengawalan bagi individu yang telah digigit binatang ataupun haiwan yang mempunyai rabies ya? Sekiranya anda digigit ataupun jika dicakar ataupun kena air liur haiwan yang disaki
kena rabies, mesti segera cuci luka dengan sabun selama 15 minit ya. Cuci sehingga 15 menit, cuci dengan air sabun. Selepas itu segera pergi ke hospital untuk mendapat rawatan lanjut. Di hospital, pihak hospital ataupun doktor akan memberi suntikan immunoglobulin dan juga vaksinasi ya. Di hospital pastikan anda beritahu apa jenis haiwan, adakah haiwan tu pernah disuntik vaksin kah ataupun haiwan liar kah. Perlu diberitahu dengan pihak hospital supaya boleh mereka mengambil langkah-langkah seterusnya. Bagaimana kita mengesan haiwan yang mempunyai rabies ya? Macam mana kita mengesan? Ada beberapa cara kita mengesan haiwan yang mendapat jangkitan rabies, yaitu melalui ujian makmal. Haiwan tersebut ataupun binatang tersebut seperti anjing sebagai contoh, kita kena ambil dia punya otak. Bermakna haiwan tersebut kena putus lip, kita kena ambil otak dia, dan dari otak itu kita dapat membuat ujian makmal, direct fluorescence test, antibody test, dan ataupun PCR. Itu adalah cara kita mengesan. Dan haiwan-haiwan ini dari segi tanda-tandanya kita boleh tahu tanda-tanda tersebut adalah menunjukkan tanda rabies, seperti dia tidak mau makan, air liur berlebihan, dia garang, itu simptom kepada haiwan yang dijangkiti. Manakala untuk mengesahkan rabies, kita kena lakukan ujian makmal seperti yang saya maksudkan tadi. Biasanya haiwan yang kena rabies akan mati dalam tempoh 10 hari, dan kita ambil otaknya, kita boleh buat sampel dan kita boleh buat pengesahan. Manakala haiwan yang hidup, haiwan liar, kita boleh juga memantau semada haiwan tersebut dijangkiti. Kita kena tangkap haiwan tersebut, ambil otak dia dan kita hantar ke lab. Ini untuk haiwan yang belum menunjukkan tanda-tanda, tapi kita boleh kesan rabies pada otak haiwan tersebut. Apakah nasihat dan peringatan kepada orang awam? Ya, yang pertamanya, kewajipan mengurung ya. Sekiranya anda ada kucing ataupun anjing, sila kurung haiwan kesayangan anda di compound di rumah. Kenapa kita perlu mengurung? Karena kalau dibiarkan merayau-rayau, kemungkinan haiwan tersebut akan digigit oleh haiwan yang dijangkiti rabies ya. Kemudian wajib haiwan seperti anjing diberi vaksinasi ataupun vaksinasi rabies. Di Sarawak kita beri vaksinasi secara percuma. Jadi wajib untuk diberi vaksin. Dengan adanya vaksin ini, haiwan tersebut boleh lali ataupun mempunyai immunity terhadap penyakit rabies. Sekiranya haiwan tersebut digigit, dia tidak akan mendapat penyakit rabies ya. Ini adalah kewajipan di bawah Section 40, di mana menjadi satu kesalahan sekiranya anda gagal untuk membuat vaksinasi rabies kepada anjing, boleh dikenakan denda 2,500 di bawah Section 40. Dan bagaimana pula dengan tuan punya yang membiarkan anjing mereka berkeliaran? Ini pun merupakan satu kesalahan di bawah Section 37 dan boleh didenda sehingga 2,500 kepada yang suka melepaskan anjing berkeliaran. Kemudian yang duduk di bandar-bandar, sila dapatkan lisen dari pihak council, dari pihak perbandaran, supaya lisen ini kita akan bagi
suntikan secara percuma, kita akan bagi microchip untuk tanda. Kemudian untuk mengurangkan populasi haiwan, sila lakukan pemandulan. Pemandulan ini penting kerana apabila haiwan anda dimandulkan, dia akan tidak merayau ataupun tidak keluar dari rumah. Maka ada dua objektifnya. Yang pertama, mengelakkan dia dari dijangkiti oleh penyakit rabies. Sebab dia tidak merayau lagi, dia duduk di rumah. Yang kedua, dengan pemandulan ini, anda boleh mengawal populasi anjing. Kalau tidak dimandulkan, dia boleh beranak banyak-banyak. Jadi ini akan menjadi beban kepada anda sebagai orang punya anjing kerana terlalu banyak anak. Jadi yang ketiganya, kita mengurangkan nuisance, gangguan kepada jiran-jiran, sebab anjing ataupun kucing yang tidak mandul, dia akan bising masa musim mengawan. Jadi ini akan mengurangkan gangguan lah. Dan yang kalau boleh, jangan ambil haiwan dari tepi jalan. Kita nak ambil haiwan dari tepi jalan itu sangat bahaya kerana kita tidak tahu haiwan tersebut dijangkiti oleh rabies. Kita tidak tahu haiwan tersebut mempunyai rabies. Jadi anda bawa balik ke rumah, dia akan membahayakan ahli keluarga anda sendiri. Yang terakhir, elakkan dari digigit atau dicakar haiwan. Sekiranya digigit atau dicakar, segera dicuci dengan air sehingga 15 minit dan segera pergi ke hospital untuk rawatan. Dan pesanan terakhir, anggaplah haiwan kesayangan anda sebagai salah satu ahli rumah, ahli keluarga. Dijaga dengan baik, diberi suntikan rabies setiap tahun, dibawa ke hospital, ke klinik haiwan selalu supaya dia sehat. Dan kita boleh sama-sama hapuskan rabies di Sarawak ini. Terima kasih. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak mempunyai visi, iaitu kita harap kematian disebabkan penyakit rabies ini akan dapat kita cegah menjelang 2021. Dan kita boleh edarkan penyakit rabies pada anjing dan kucing menjelang tahun 2025. Jadi pelbagai program kita telah buat. Kita akan teruskan pemvaksinan secara percuma. Kita akan teruskan program pemvaksinan besar-besaran supaya kita boleh mencapai kadar vaksinasi sekurang-kurangnya 70% terhadap semua anjing di Sarawak ini. Dan kita juga berharap orang ramai akan sedar akan bahayanya penyakit rabies ini dan mengambil langkah-langkah yang pencegahan, sebab rabies boleh dicegah. Dan moto kami, collaborate, vaccinate. Yang pertama, kita kena vaccinate tiap-tiap tahun. Yang kedua, say no to free roaming dog. Yang ketiga, mandulkan haiwan anda. Yang keempat, lisenkan anjing anda. Supaya sama-sama kita mendapat populasi anjing dan kita sama-sama untuk mengawal penyakit ini. Terima kasih.